Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah dan kurnianya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan usia kepada kita bersama pada malam ini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla akan menjadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang terbaik di sisinya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sidang hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita bersama. Malam ni kita cuba berbicara, mensyarahkan berkaitan dengan kelebihan memahami makna ataupun memahami Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Yang pertama, hari itu kita cerita tentang hakikat ilmu. Satu ilmu tentang Allah, dan satu lagi adalah ilmu berkaitan dengan kita panggil arahan-arahan Allah. Malam ni saya nak ajak tuan-tuan untuk tengok tentang hakikat mengetahui. Para ulama kita menyebut mengetahui ni ada dua jenis. Yang pertama dia panggil ma'rifatu iqrar, pengetahuan yang membawa kita untuk berikrar, untuk mengaku. Ikrar ni makna dia mengaku. Kita mengetahui kata Allah itu sebagai Tuhan, dan kita mengaku kata Allah itu sebagai Tuhan. Ada orang yang dia mengetahui Allah itu sebagai Tuhan, tapi dia tak mengaku Allah itu sebagai Tuhan. Dia tahu siapa dia antara dia? Antara dia adalah orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy di Mekah ni, mereka tahu tak Allah itu sebagai Tuhan? Mereka tahu. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا يَقُولُنَّ اللَّهِ. Sekiranya ditanyakan kepada mereka, antara mereka ni adalah orang Quraisy lah. Kalau sekiranya kamu ditanya kepada mereka, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunna Allah, mereka akan berkata, mereka akan mengaku Allah itu sebagai Tuhan. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan mereka itu, mereka akan mengaku bahawa yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu memang berlaku. Sampai kalau kita tahu
Perjanjian-perjanjian yang digantungkan di kelambu Kaabah itu sebelum daripada pembukaan kota Mekah, mereka tulis dengan Bismillah, dengan nama Allah. Mereka tahu kata Allah itu sebagai Tuhan. Cuma Lat wal Uzza apa semua ni, semua nama-nama berhala ni, apa fungsi berhala-berhala ni? Fungsi berhala-berhala ni hanya satu. Fungsi berhala ni, mereka kata sebagai perantara di antara mereka dengan Tuhan. Maksud dia, mereka kata kita tak boleh sampai direct kepada Allah. Kita kena ada perantara. Perantara itulah berhala pada keyakinan mereka. Lata ka, Uzza ka, Al-Manata ka, semua tu yang mereka kata menjadi perantara tu itulah berhala-berhala itu. Sebab itulah mereka ni dipanggil dengan musyrik. Apa makna musyrik? Mereka mensyirikkan Allah, mereka menyekutukan Allah. Mereka tahu, tapi mereka tak mengaku kata Allah tu sebagai Tuhan. Mereka prosah pergi cari perantara juga. Perantara tu dah nama dia syarik, yang mereka kata Tuhan-Tuhan yang nama Lata, nama Uzza, nama Manata, semua-semua ni Tuhan-Tuhan ni semua syarik. Mereka itu semua berkongsi kuasa dengan Tuhan yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatul iqrar. Itu satu. Dalam konteks orang Islam, dia mengaku, dia mengucap, tapi dia tidak mengaku sepenuhnya. Itulah konteksnya orang yang fajir, orang yang buat dosa. Dalam hadis ada sepotong hadis Nabi kata, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzinalah oleh seorang yang berzina ketika mana dia berzina tu dia beriman. Dia mengucap dia orang Islam, sambut hari raya, bayar zakat terah, tapi Nabi kata waktu kalau dia pergi berzina tu, waktu tu dia tak beriman. La yasriqu as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tak akan mencuri oleh seorang yang mencuri dalam keadaan dia mencuri tu dia beriman. Tak. Apa makna dia? Makna dia tahu, dia ikrar, tapi pengakuan dia tu tak lengkap. Pengakuan dia tu tak lengkap. Dia duk berasa kata azab neraka tu sikit-sikit je. Dia duk berasa kata pengetahuan Tuhan tu ada batas. Dia duk berasa macam tu. Dia duk berasa kata Allah Ta'ala tu bukan sentiasa melihat. Allah Ta'ala tu bukan sentiasa memerhatikan. Allah Ta'ala tu bukanlah sentiasa menguasai makhluk. Dia duk rasa macam tu. Perasaan yang seumpama itulah kadang-kadang membawa seseorang itu, dia mengetahui, tapi pengetahuan dia tu dianggap tidak sampai kepada ikrar, mengaku. Okey, satu. Yang kedua, mengetahui yang menyebabkan dia berasa malu daripada Allah, dia berasa kasih kepada Allah, dia berasa bergantung kepada Allah, dia berasa rindu kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia takut betul-betul kepada Allah sampai dia berasa nak kembali kepada Allah, dan dia akan lari daripada semua makhluk yang lain. Hak tu dia panggil apa? Ma'rifah. Ini ma'rifatu ataupun kamalul ma'rifah, kesempurnaan pengetahuan. Dia kenal Tuhan, dia kenal Allah Ta'ala ni sampai sempurna, kerana dia kenal sungguh-sungguh tu lah, menyebabkan dia berasa malu daripada Allah. Nak buat maksiat, dia berasa malu daripada Allah. Hak tadi ni dia kenal juga, tapi dia tak bawa kepada ikrar betul-betul, tak bawa kepada mengaku yang sebetulnya. Lalu dia buat maksiat kepada Allah. Tapi hak ni dia kenal Tuhan, dan kerana dia kenal itulah dia berasa malu kepada Tuhan. Dia nak buat tu, dia tahu Allah Ta'ala alim, Allah Ta'ala tahu semua. Tuan-tuan, hak kita niat nak buat apa lagi pun Tuhan tahu lah. Hak kita duk berasa nak buat apa esok tu, Tuhan tahu lah. Tuhan tahu apa yang jatuh daripada wama tasqutu min waraqatin ya'lamuha Allah, apa yang jatuh daripada pokok-pokok oleh tuan-tuan, yang kata nama dia daun-daun dan sebagainya, Tuhan tahu belakang. Jumlah dia, di mana, penyebab jatuh, semua benda Tuhan tahu.
Semua benda diketahui oleh Allah Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Jadi tuan-tuan, itu dia panggil apa? Kamalul Ma'rifah. Sempurnanya mengenali, kenal Tuhan dengan sempurna. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab wa bil murad. Tuan-tuan hadirin mukminin rahimakumullah. Kedua, untuk malam ni, kelebihan mengetahui tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebut kata nama-nama Allah Subhanahu wa taala ni ada 99 nama. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya bagi Allah ini, Allah Ta'ala mempunyai 99 nama. Tuan-tuan, yang pertama, kelebihan mengetahui, berilmu ni maksudnya mengetahui, memahami nama-nama Allah ni. Yang pertama, ilmu ini, ilmu mengetahui nama-nama Allah ni asyraful ulum wa afdaluha wa a'laha. Ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling afdal, yang paling berkelebihan dan yang paling tinggi. Mengenal Tuhan ni kemuncak daripada mengenal Tuhan lah. Kemuncak daripada pengenalan ni mengenal Tuhan lah. Kita tahu nama Allah, kita faham nama Allah, kita tahu nak macam mana dan sebagainya. Itu yang pertama ni, kelebihan dia tuan-tuan adalah kita mengetahui ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling afdal, ilmu yang paling tinggi. Satu. Yang kedua, inna ma'rifatallah wal ilmu bihi tad'u ila mahabbatihi wa ta'zimihi wa ijlalihi wa khasyatihi wa khawfihi wa rajaihi wa ikhlasul amal lahu ila akhir. Dia kata bila kita tahu nama-nama Allah, kita tahu betul-betul, kita faham betul-betul duduk dalam rangkuman ahsaha, dia akan membawa kita untuk kasih kepada Allah, untuk kita menta'zimkan, membesarkan Allah, membesarkan Allah, untuk kita takut kepada Allah, dan kita tahu macam mana kaedah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita raja, kita mengharap daripada Allah akan rahmatnya, akan redanya, akan keampunannya, dan untuk kita ikhlas beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa kita boleh ikhlas? Pasal kita tahu tentang Tuhan, pasal kita tahu nama-nama Allah. Nanti kita, sebelum ni kita dah sebut nama-nama Allah itu ada Ghaffar, ada Ghafur, ada Malik, ada Malik dan sebagainya. Jadi Tuhan kita ni Tuhan yang cukup hebat bila kita mengetahui, memahami, meliputi tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang ketiga, dengan kita mengetahui nama-nama Allah, memahami nama-nama Allah, menyebabkan kita akan nampak kesan asar, kesan kehebatan Allah itu pada ciptaannya, pada makhluknya. Tuan-tuan, kita tengok sebagai contoh lah tuan-tuan, sebagai contoh. Al-Quran kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kita ni, pasal apa kita tak tengok? Allah Ta'ala kata betul. Allah Ta'ala tanya, sebut dalam bentuk tanya. Tuan-tuan, komponen diri kita ni ada akal. Macam mana akal itu dicipta sampai akal tu boleh haklah ni hak kita ingat sikit-sikit tu tuan-tuan. Sebenarnya kita guna sikit je. Lah orang Melayu ni dia malas baca, jadi dia tak simpan banyak kan? Ada satu orang tanya dia, apa petua nak hafal, apa petua tak orang bagi lupa? Lupa Quran ke, lupa hadis ke, lupa apa ke, lupa pengetahuan apa ke, apa petua tak mau bagi lupa? Dia kata jangan hafal. Jadi kalau tak hafal, tuan-tuan jamin, saya jamin tuan-tuan tak lupa Quran. Betul tak? Hafal pun tak pernah nak lupa ni dah. Hak lupa ni, hak dia pergi hafal Quran. Otak kita ni tuan-tuan, tuan-tuan cuba tengok orang-orang yang cerdik pandai tu, orang-orang yang hafal Quran. Lawan ni pula ada satu trend hafal hadis. Hafal hadis tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, dia bukan sekadar hafal tentang innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah. Bukan tu.
Dia hafal sampai ke tahap dia tahu matan tu. Dia sebut rawa an syaikhi ataupun arwi an syaikhi. Saya riwayat daripada syekh saya. Syekh dia siapa? Buat ambil daripada siapa? Naik kepada siapa? Siapa sampai Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari kata haddatsana. Imam Bukhari pula kata aku telah diceritakan kepada aku oleh imam sekian sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ingat begitu. Tuan-tuan, bila kita tengok macam tu, kita tengok akal manusia kan? Kita kata Tuhan yang buat akal ni tentu hebat. Hak tu yang dia kata kesan kehebatan Allah tu kita akan nampak pada ciptaan ini. Kesan ciptaan Allah tu kita akan nampak kesan Asmaul Husna, nama Allah yang hebat-hebat tu. Kalau kita belajar, kita cuba memahaminya, kita menelitinya, kita cuba mendalaminya, kita akan nampak cukup hebat kesan kesan nama Allah itu pada kejadian ini. Hebat Allah Ta'ala. Kita tengok lagi tuan-tuan tentang tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail. Tuan-tuan faham tak tu? Tuan-tuan pernah fikir tak lepas sembahyang kita duduk baca kan? Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Tuan-tuan ingat tak? Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan tahu tak makna apa tu? Makna satu. Tuan-tuan tahu tak macam mana kesan cukup hebat dalam ayat tu? Kita ingat nak habis dah lah. Tu Imam Melani dia pergi sampai tulijul laila fil nahar, dia nak pergi sampai habis beta lah. Kita duk ingat tu ya. Makna dia apa tuan-tuan? Allah Ta'ala kata tulijul laila fil nahar, malam dimasukkan kepada siang. Wa tulijul nahara fil lail, dan siang dimasukkan ke dalam malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, dikeluarkan daripada yang mati kepada yang hidup. Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Tuan-tuan cukup hebat. Tak usah pihak tukhrijul hayya minal mayyit. Kita tengok tentang tulijul laila fil nahar, malam masuk ke siang. Apa makna malam masuk ke siang? Hari ni maghrib pukul berapa Ustaz? 7.30. Dia mula daripada Sabah. Kalau dalam konteks Malaysia ni lah, dia mula daripada Sabah. Sabah 6.27 masuk maghrib dah. Dia bergerak malam tu tuan-tuan. Dia bergerak malam tu dengan dia masuk dan dia berarak. Sebab tu hak di sini dia mai belah kita ni, dia akan mula di Kota Baru dulu, dia akan mula di Kelantan tu. Dia masuk maghrib agak lebih awal. Dia makan siang. Dia masuk ke dalam siang. Dia mai bergerak. Antara kita ada dua zul. Dia ada datang ni. Ni tuan-tuan ni. Angkat tak? Saya tak cerita macam orang falak lah. Tuan-tuan tengok, kita ada dua zul ni. Bukan kita ada dua zul, kita ada 7 zul. Tapi waktu dia 2 ya. Zul 1 ni Padang Terap, Kubang Pasu, Kota Stak. Maghrib dia 7. Hari ni berapa bulan? Hari ni 22 Januari. Ni bulan Januari. Tuan-tuan, apa buat gitu? Jenuh tengok kan? 20 Rejab 22 Januari, maghrib kita adalah pada pukul 7.32 bagi zon 1. Zon 3 tolak 1 minit. Zon 4 tolak 1 minit. Zon 5 sama dengan zon 1. Zon 6 tambah 2 minit puncak Gunung Jerai, tambah 4 minit. Waktu dalam masa seminit 60 saat tu tuan-tuan, 60 detik tu, ketika itulah berlaku proses tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail. Dia serap masuk malam sepenuhnya. Subuh esok tuan-tuan tengok pula. Subuh esok fajar 6.20 bulan 6.25 zon 3 tolak 1 minit. Subuh zon 3 tolak 1 minit, zon 4 tolak 2 minit, zon 5 tolak 2 minit, zon 6 tambah 6 minit, zon 7 puncak Gunung Jerai tolak 7 minit. Dia lagi awal daripada masa yang duduk dalam kalender bagi zon 1. Ni cerita apa tuan-tuan? Cerita tu siapa yang buat?
Tak ada kontraktor buat, tuan-tuan. Tak ada kontraktor buat. Ising pun tak buat, apa nama token motor tu pun tak buat, Johan Jokowi pun tak buat, siapa pun tak buat. Dia betul-betul kuasa Tuhan. Hak tu dia panggil apa? Bila kita belajar tentang apa nama Asmaul Husna, salah satu daripada nama Allah apa? Al-Mukawwir, Al-Musawwir. Salah satu daripada nama Allah, Allah Ta'ala, dia Mukawwir. Dia duduk dalam suasana yang sama, tapi dia menggerakkan malam dan dia menggerakkan siang. Bila kita tengok, kita faham tentang Asmaul Husna, kita akan nampak asar, kesan kebesaran dan kefahaman kita tu, kefahaman kita kepada kebesaran Allah tu, kita nampak pada makhluk ni. Tuan-tuan, itu baru cerita tentang tulijul laila fil nahar wa tulijun nahara fil lail. Kita pergi pula pada cerita keluar yang hidup daripada yang mati. Tu kita cerita lain kali pula. Tuan-tuan tengok ke arah langit, tuan-tuan tengok ke arah bumi, tuan-tuan tengok semua ni, tuan-tuan. Bila kita tengok, kita teringat, oh, Allah Ta'ala ni memang Tuhan yang Khaliq, Tuhan yang Maha mencipta. Dia cipta daripada baru, tak ada asal. Kita tengok anak kita, tuan-tuan. Anak kita, tuan-tuan tengok anak-anak, tuan-tuan. Tengok anak kita kan. Anak kita tu daripada masa ke semasa tu, masa ke semasa, macam mana dia dibentuk. Siapa yang buat semua tu, tuan-tuan? Sampai satu ketika bila dia kaya, dia nak pergi cucuk orang semua tu, satu pasal. Tapi daripada dia tak mampu, dia keluar hanya reti beranak, reti apa nama berak, dan reti teriak saja, kan? Dan Allah Ta'ala bagi, tuan-tuan, macam mana pak dia bukan faham, mak faham ke? Mak dia tahu teriak budak tu pasal apa, dia tahu. Oh, teriak macam ni lapang, teriak macam ni kena petik nyamuk, teriak macam ni, dia bukan dia faham tu, tapi insting dia. Siapa yang bagi jadi tu? Perasaan kehebatan, keibuan seseorang. Siapa yang buat tu? Allah Qadir, Rabbul Izzati wal Jalal. Hak ni, tuan-tuan, yang kata kalau kita pergi belajar, kita pergi mendalami Asmaul Husna, akhirnya kita akan dapat merasai asar, kesan-kesan pada makhluk ni, kesan-kesan pada makhluk ni. Allah Ta'ala cipta macam mana? Dalam surah Al-Hajj Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala ciptakan kita ni min dha'fin, daripada lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian daripada lemah tu kita pergi jadi kuat. Daripada kuat tu kita kembali kepada lemah. Siapa di kalangan tu ada yang mati tengah jalan, tak ada kuat, mati. Ada yang ketika berremaja, mati. Ada yang 60 tahun, mati. Wa minkum may yuraddu ila arzalil umur. Di kalangan kamu ada orang yang dikembalikan sampai usia yang dalam istilah yang dipanggil tua pikun, tua bangka. Tua tu kan? Tua lah. Yuraddu ila arzalil umur, sampai kepada tua. Ada yang kembali jadi kanak-kanak, ada yang tak, tua, tapi dia masih kuat. Bekas wakil ayat ke orang pasu. Tuan Dr. Mahathir, umur 90 berapa? 95, 96. Buat pembedahan baru-baru ni, jaya. Berjaya tu kan? Buat pembedahan jantung. Syekh Quraim ni adalah pemegang sanad tertinggi Al-Quran di dunia. Syekh Quraim Rajih, umur 100 tahun. Tak cukup berapa hari, 100 tahun tu. Dia buat baru ni, buat pembedahan juga. Berjaya. Ada yang mati ketika usia 35 tahun. Ada yang sedang, ada seorang tokoh yang sekarang dia sedang ditidurkan. Ada yang sedang ditidurkan kerana Covid. Macam-macam cerita lah. Yang saya nak sebut, tuan-tuan, demikian sebenarnya Al-Quran mengajar kepada kita. Dan ini juga diajar bila kita belajar Asmaul Husna, kita akan nampak kesan daripada kebesaran Allah. Daripada nama-nama Allah yang besar tu, kita nampak kesannya pada makhluk ini. Yang keempat, innallaha ta'ala khalaqal khalq wa awjadahum minal adam wa sakhkhara lahum ma fis samawati wa ma fil ard liya'rifuhu wa ya'buduhu. Allah Ta'ala telah menciptakan segala makhluk ni daripada tak ada.
Allah Ta'ala wujudkan makhluk ini daripada tak ada, minal adam. Allah Ta'ala pastikan muka bumi ini diciptakan untuk kita. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini semuanya untuk kita. Untuk kita kenal Tuhan dan untuk kita sembah Allah Azza wa Jalla. Lalu salah satu daripada kaedah kita mengenal Allah Azza wa Jalla adalah dengan kita belajar Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang baik ini. Bila kita belajar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebenarnya sedang belajar tentang kehaibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima dan terakhir untuk malam ni, Allah ni, beriman kepada Allah salah satu daripada rukun iman yang 6. Bahkan dialah yang paling kemuncak lah. Kalau beriman kat malaikat, beriman dekat nabi-nabi, beriman dekat kitab, beriman kepada qada qadar, beriman kepada hari akhirat, beriman semua, tapi tak beriman langsung, tak beriman kepada Allah, tak guna. Iman tu tak jadi apa. Kalau kita beriman kepada semua benda, beriman kepada malaikat, beriman kepada Allah, beriman, tapi dalam masa yang sama kita tak beriman langsung kepada Allah, macam mana? Iman tu tak guna. Sebab dia lah yang paling tinggi. Beriman kepada Allah lah yang paling tinggi. Lalu salah satu daripada kaedah untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara kita mempelajari nama-nama Allah yang baik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Okey. Kemudian malam ni kita masuk nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya husna. Nama Allah ni semua baik. Walillahil asma'ul husna. Dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semua nama-nama tu dipanggil sebagai nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka hendaklah kamu seru dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, malam ni saya nak bawa tuan-tuan untuk tengok 3 nama Allah dulu. Okey, 3 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga-tiga nama Allah ni duduk dalam perkataan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maksud dia apa? Satu, Allah. Yang kedua, Ar-Rahman. Yang ketiga, Ar-Rahim. Malam ni kita nak tengok tu. Okey. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, perbincangan tentang Allah ini alam ataupun Allah ini isim alam dan sebagainya, itu biar bagi orang-orang yang bagi perbincangan depa-depa yang duduk dalam perbincangan ilmu dia. Kita ni beda mai antara maghrib dengan isya ni, mai kita ambil ni dulu. Nama yang pertama adalah nama Allah. Allah. Allah ni, Allah, alif lam lam ha. Alif lam lam ha, itu adalah nama Allah. Kata para ulama, perkataan alif lam lam ha ni, nama Allah ni, dia mai daripada perkataan al-ilah. Alif, hamzah di bawah, lam, ha, ilah. Ilah itu maksud dia Tuhan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi katanya, Allahu a'lam, dua-dua perkataan ini, ilah dan Allah, dia mai daripada akar kata yang sama. Tapi yang menariknya, apa yang disebut oleh Imam Ibnul Qayyim, dia kata apa? Dia kata yang pastinya nama Allah ini nama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan untuk dirinya. Banyak macam mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim? Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha, Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Baginya, bagi Allah itu adalah asma'ul husna, nama-nama yang baik. Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Hasyr ayat 22-24, Huwallahu alladhi la ilaha illahu, Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia.
Kemudian barulah dia bawa main nama-nama lain, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin ila akhir. Jadi dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Ta'ala ni dia yang menamakan nama Allah ni. Dan dalam banyak keadaan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan nama Allah untuk dirinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dengan dikembarkan dengan nama-nama Allah yang lain. Itu sebab Huwallahul Malikul Quddus, dialah Allah yang Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Allah Ta'ala sebut nama-nama yang lain. Sebab nama yang paling utama itu adalah nama Allah itu sendiri. Okey. Di antara khasais, ciri utama nama ini, annahu mustalzimun li jami'i ma'anil asma'il husna dalun 'alaiha bil ijmal wal asma'ul husna tafsilun ila akhir. Nama ini adalah nama yang lazim. Maksudnya kita tak boleh kata Tuhan Ar-Rahman sedia-sedia. Tapi kita kata Tuhan Ar-Rahman itu kembali kepada Allah. Nama Allah tu, dia Allah yang Ar-Rahman, Allah yang bersifat dan bernama dengan nama yang Maha Pemurah. Jadi itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam syarah juga disebut Allah juga, kalau kita kata nama Allah itu asal daripada kalimah al-ilah, maka dia membawa makna al-ma'bud. Al-ma'bud, yang disembah. Tuan-tuan kan bila kita mengucap, kita kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. La ilaha itu nafi. Kita dah belajar dulu kan? Nafi. Kita menafikan Tuhan. La ilaha, tak ada Tuhan. Makna dia malaikat pun bukan Tuhan, Nabi pun bukan Tuhan, wali pun bukan Tuhan, pengsu pun bukan Tuhan, Tok Pek Kong pun bukan Tuhan, roh pun bukan Tuhan, bukan, semua tu bukan Tuhan. Kita menafikan semua tu bukan Tuhan. Lepas tu kita isbat, kita memperkukuhkan illallah, kecuali Allah. Tak ada Tuhan lain. Tak ada Tuhan lain. Jadi kalau Allah itu asalnya adalah daripada ilah, ataupun ilah dan Allah itu daripada akar kata yang sama, maka dalam syahadah kita tu, kita menafikan Tuhan-Tuhan yang lain. Mereka kata itu sebagai Tuhan, tapi kita nafikan itu sebenarnya bukan Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Semua benda bukan Tuhan. Lepas tu kita isbat, kita kukuhkan. Kita kata illallah, kecuali Allah sahaja. Allah sahaja sebagai Tuhan. Lain daripada Allah, la ilah, itu semua bukan Tuhan. La ma'bud bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan hadirin yang saya hormati sekalian, jadi tuan-tuan, Allah ini kaedah guna dia macam mana? Maksudnya, yang Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata qul id'ullaha aw id'ur rahman. Allah Ta'ala kata walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nama-nama yang baik, maka hendaklah kamu seru dengannya. Macam mana kaedah kita nak ni? Itulah yang kita sebut Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami. Tuan-tuan, kalau kita dengar dalam bahasa Arab ni, kita kena bezakan di antara apa yang kita panggil doa dan apa yang kita panggil zikir. Kan dia ada dua. Zikir ni makna apa? Zikir ni makna sebut. Kita sebut. Ketika mana kita sebut, kita ingat. Zikir tu dia membawa dua makna, dengar dan sebut. Itulah zikir. Kita minta maaf, ingat dan sebut. Zikrun. Kita contoh dia, kita tak jumpa kawan lama, kita kata zakartu aku ingat kat kamu sungguh-sungguh. Okey, kita ingat tu zikir.
Zikir juga sebut. Sebab tu kalau dalam zaman Ustaz mengaji meleleh dulu ni, dalam soalan Puasa dia standard dah daripada tahun 23 dulu ni, tahun 37 Ustaz mengaji dah. Tahun 46, 64 sampai tahun 2022 dia kurang tu kan. Dia akan sebut uzkur, sebutkan. Tu Ustaz ada soalan tu. Pada dulu dia sebut tu. Nahwu wadih sebagai contoh. Orang yang biasa mengaji pondok tahu kitab Nahwu wadih. Kitab Nahwu untuk para mubtadi'in ni, dia sebut tu uzkur, sebut. Sebab zikir tu dia membawa doa tu. Sebut itu zikir dan ingat itu juga zikir. Jadi zikir ni tuan-tuan, zikir ni kadang-kadang kita bukan mohon dengan dia. Kita bukan mohon dengan menggunakan zikir. Zikir sebagai ibadah. Contoh dia zikir apa? Nabi SAW sebut tentang kalimatani khafifatani 'alal lisani saqilatani fil mizani habibatani 'indar rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Hak ni cara kita menggunakan nama Allah ni untuk zikir. Nabi kata kalimatan, ada dua kalimah. Khafifatani 'alal lisan, apa nama? Cukup ringan disebut di atas lisan, cukup mudah untuk disebut. Saqilatani fil mizan, cukup berat pada timbangan hari akhirat kelak. Habibatani 'indar rahman, amat dikasihi oleh Tuhan yang Maha Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Apa dia ungkapan tu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala pujian itu milik Allah. Subhanallahil azim, maha suci Allah, Tuhan yang maha agung. Kita tak minta Allah, hak tu dia panggil zikir. Dia panggil zikir. Contoh zikir pagi-pagi, kita disuruh untuk pagi-pagi ni. Nabi ni dia tak pernah melalui mana-mana pagi dia dan tidak pernah melalui mana-mana petang dia, melainkan Nabi akan baca dengan, Nabi akan berzikir dengan menyebut bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah, Tuhan yang dengan namanya tidak akan mudarat segala apa yang ada di langit, segala apa yang ada di bumi, melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita minta Allah? Kita tak minta, tapi kita sebut tentang Allah. Zikir. Kita ingat Allah dengan kita sebut tu, kita ingat Allah. Allah ni dengan nama dia saja. Bila sebut nama dia saja, tak ada apa pun boleh memudaratkan kita, sama ada yang di langit ataupun di bumi. Allah ni Tuhan yang As-Sami'ul Alim, Tuhan yang maha mendengar dan Tuhan yang maha mengetahui. Tuan-tuan hadirin mukminin rahimakumullah. Jadi kita perhati hak tu tuan-tuan. Kita perhati hak tu, kita tahu. Kita tengok tu, kita tahu ini nama dia zikir. Zikir ni ada berapa makna? Zikir ni ada dua makna. Zikir makna dia sebut, zikir makna dia ingat. Contoh dia Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, fazkuruni azkurkum. Ingatlah kamu kepada aku, berzikirlah kamu kepada aku. Dengan cara mana? Dengan cara sebut dan ingat Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, subhanallah 33 kali lepas bayang. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita tak minta apa pun, kita zikir, kita sebut Allah. Okey. Satu jenis lagi nama dia doa. Doa pun ibadah juga. Doa. Hak doa inilah yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa taala ini ada nama-nama yang baik, maka kamu serukanlah dia. Serukanlah dengan menggunakan nama-nama Allah yang baik itu. Lalu kita berdoa. Doa ni apa? Doa ni ada tiga jenis. Satu doa yang maksur, doa yang Nabi ajak. Doa maksur ni doa yang Nabi ajak, maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia contoh? Contoh dia keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Itu Nabi ajak, maksur daripada Nabi. Contoh dia doa nak masuk tanah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maksur. Contoh dia doa nak tengok cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Tengok semua ni. Semua ni cara doa tu dalam bentuk mana? Cara doa tu dengan menggunakan fad'uhu biha. Kita seru kepada Tuhan.
Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, kama hassanta khalqi, sebagaimana kamu jadikan ciptaan, kamu ciptakan aku ni dengan baik, fahassin khuluqi, maka perbaikikanlah pula akhlak aku. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma masuk dalam tandas tadi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar rumah, bismillahi, dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku serah kepada Allah. Dan lain-lain doa yang lain. Doa ni artinya kita seru nama Allah, kemudian kita minta sesuatu. Satu, doa, dia panggil doa yang ma'thur. Yang kedua, doa Qur'ani, doa Quran, doa yang ada dalam Quranul Karim. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam ambil amal daripada Nabi Idris sampai Nabi kita Muhammad, ambil daripada Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Semua nabi-nabi ini dan rasul-rasul, terutamanya yang diriwayatkan dalam Al-Quran ataupun disebut dalam Al-Quran Al-Karim, semua para nabi ini mereka buat dua kerja. Mereka buat dua kerja. Kerja yang pertama adalah dakwah. Semua nabi. Sebab tu kalau tuan-tuan buka dalam Quran, kalau tuan-tuan kalau tak berapa nak baca Quran, tuan-tuan nak kena mula dah ni. Lah ni dah 20 rejab masa ni. 20 rejab lah. Dia Quran ni jangan duk jadi bila kita mati baru kita nak suruh orang baca kat kita. Quran ni memang suci dalam debu. Tak mana tak nak baca. Ramadan tu 10 hari yang pertama kadang-kadang semangat, lepas tu tak apa nak semangat. Tak apalah. Aduh, kita cerita lagi azam tahun ni tuan-tuan. Ni nak kena mula buka Quran dah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka dalam Quran, tuan-tuan akan jumpa cerita Nabi-Nabi ni. Contoh dia, surah yang banyak cerita Nabi ni, Al-Qasas, Al-Baqarah tu banyak juga, Asy-Syu'ara. Tuan-tuan akan jumpa ayat-ayat yang seumpama ini. Wa ila madyana akhahum Syu'aiba, dan ke Madian, ke negeri Madian, diutuskan saudara mereka yang bernama Syu'aib. Lalu dia buat apa? Dia pun seru mereka, ani'budullah, sembahlah Allah, dakwah. Semua nabi-nabi ini kerja mereka yang pertamanya sampaikan dakwah. Yang keduanya, tuan-tuan tengok semua para nabi ini kerja mereka apa? Mereka berdoa. Berdoa. Jadi tuan-tuan, kalau kita kata doa, hak jenis yang kedua ni doa, tuan-tuan tengok dalam Quranul Karim ni, tuan-tuan akan dapati doa-doa yang didoakan oleh orang yang terdahulu. Boleh tak kita berdoa? Boleh. Sebab dia doa Quran. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa tu, doa Al-Quranul Karim. Rabbana zalamna anfusana, doa Nabi Adam dengan Tok Hawa. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, doa Nabi Ibrahim. Banyak kan? Semua para nabi ini satu doa, satu dakwah, yang kedua doa. Buka Quran. Buka Quran kalau tak percaya. Takkan tak percaya kot. Balik tuan-tuan cuba tengok dalam Quran. Tuan-tuan duk hafal tu, Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Doa Quran. Doa Quran. Yang ketiga, jenis doa ni tuan-tuan, ada benda yang kita minta, kita nak benda tu, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak berdoa tentang benda tu. Ada keperluan kita masing-masing kan? Lalu kita berdoa minta keperluan kita masing-masing. Doa. Oh, saya tak erti bahasa Arab, doa dalam bahasa Melayu. Oh, tak boleh saya bahasa Melayu betul apa tak? Doa dalam bahasa Siam. Pun betul, tak ada masalah apa. Tuan-tuan doa Siam bukan berbukit. Minta kat Tuhan, tak ada masalah apa. Tuan-tuan pernah pergi Multazam? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi di Multazam ataupun tuan-tuan pergi di Hijr Ismail, kalau orang nak masuk, sekali-sekala bila tuan-tuan pergi duduk, saya rasa muda-muda dulu lah, tuan-tuan dia tak apa nak wali masuk kat dah. Saya rajin pergi masuk dalam Hijr Ismail khususnya, orang duduk sekitar tu kan, orang duduk doa. Tuan-tuan dengar macam-macam bahasa lepas doa. Macam-macam bahasa lepas doa. Ada satu ketika tu saya tengok satu orang kawan tadi, dia tengok lepas doa dia pun doa dalam logat Kedah. Dia kata tak larat nak sabar lah Tuhan, tolong Tuhan, tak larat nak sabar. Puak ni kena teruk sangat kan.
Dia keluar tu, saya tanya dia, abang orang mana? Dia abang ada orang satu tempat Kau dekat dia. Kira clear doa tu. Dia kata malam kemarin saya buat dah. Bila doa lagi tu saya tahu saya nak minta apa. Lepas tu keluar tu dia rasa tenang. Habis segala-gala saya merindu kat Tuhan. Pagi-pagi dia lepas abang kata kontraktor yang kena dia tu telefon pejabat nak minta maaf. Tuan. Kita tahu kita minta apa. Kalau tuan-tuan, kalau kita doa amin doa, maklum ada satu cerita maklum sembuh 15 tahun lepas. Kami pergi ke Kelantan 15 tahun ke hampir 20 tahun lepas. Masa tu muda lagi. Kami pergi ke Kelantan 4 orang. Tua-tua dah 4 orang ni. Umur saya 20 tahun lepas kan. Kalau lebih orang tua lah. Sembayang dekat Bukit Bunga. Ada satu surau kecil. Pak Long tu jadi imam. Umur ustaz kan. Orang tua lah. Kita duduk belakang ngantuk lah. Duduk tengah doa tu. Tengok dia doa. Allahumma a'tini zawjan salihatan bakiratan. Kami semua pakat jaga. Pak orang kami pakat tengok kami. Kira power doa imam ni. Power doa untuk imam ni. Dalam tu semua tuan-tuan, semua muda-muda sama dengan Tok Imam tu 70 tahun. Kami yang muda-muda, kami yang tua-tua, umur 20 tahun. Hak lain follow dia. Habis sembahyang tu, pergi jumpa dengan Tok Imam tu, tanya dia. Dia kata, tengok doa kat saat ni nampak ke mana? Makcik tak ada lah kan? Dia tak ada lagi, segar elok lagi rumah. Tuan-tuan tahu doa tu minta apa? Ya Allah, berilah kepada aku isteri yang saleh, yang anak darah, bakirah, anak darah. Dia pergi hafal dalam buku doa mana kita tak tahu. Dia nak mustajab macam mana dia betul tahu dia minta apa. Jadi tuan-tuan, ada satu jenis doa, ni doa maksud. Kita nak baca Allahumma qsim lana, Allahumma ansurna, Allahumma la tada'. Ini maksud. Ataupun ada doa yang para ulama kita sebut. Ada doa Al-Quran, itu doa yang terbaik. Dan ada jenis kita saja nak. Hak ni tak ada kaitan dengan orang. Hak ni tak ada kaitan dengan orang. Hak ni betul-betul kita. Maka kita bermunajat malam-malam ke, munajat di Multazam ke, munajat di Hijr Ismail ke, atau munajat di 10 akhir di 1/3 malam ke, 10 akhir Ramadan ke, kita angkat tangan doa kat Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah ya Allah. Apa permintaan yang kita nak doakan. Jadi ini kaedah, saya nak sebut apa kaitan dengan Asmaul Husna, kaedah yang kita, kalau kita nak guna istilah, kita nak ambil istifadah, nak ambil faedah daripada nama Allah tu, kita sebut tadi satu jenis zikir. Ingat dan sebut. Itulah subhanallah wa bihamdihi, subhanallah lepas bayang, alhamdulillah, Allahu akbar. Duduk saja masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, wala haula wala quwwata illa billah. Tak minta apa, tu bukan doa tu. Masya Allahu kana, apa yang Allah Taala kehendak akan berlaku. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang Allah Taala tak kehendak dia tak akan berlaku. Kita sebut tu juga apa? Zikir. Hak tu nama dia zikir. Kita sebut masya Allah tu zikir. Insya Allah tu zikir. Kan? Insya Allah. Insya Allah tu apa? Insya Allah tu kita nak takluk dengan Allah. Kalau kata Allah Ta'ala kehendak, akan berlaku. Insya Allah. Kita faham insya Allah tu nak kecoh. Orang panggil makan kenduri, insya Allah. Insya Allah tu tak mau pergi. Aku tak kata aku nak pergi pun. Aku nak kata, padahal insya Allah tu zikir. Tuan-tuan, surah Al-Kahfi, dalam surah Al-Kahfi tu, mereka tanya, orang Quraisy Mekah tanya kat Nabi 4 soalan, 3 soalan. Nabi jawab. Nabi kata, esok aku akan jawab. Allah Ta'ala tegur Nabi. 16 hari wahyu tak turun. Orang kafir Mekah waktu tu pukul cadang, Muhammad burung kita. Muhammad tak tahu pun jawapan yang sebenar. Dia pukul cadang. Allah Ta'ala tegur Nabi. Allah Ta'ala kata, dan kita duk baca sedia dalam surah Al-Kahfi tu, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada. Dan jangan kamu berkata bahawa saya akan melakukan sesuatu esok, illa ayyasha Allah, kecuali dengan kehendak Allah. Kena takluk, kena kata, kena ada kait. Kita kata kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dalam surah Al-Kahfi, tafsir surah Al-Kahfi selalu disebut Nabi Sulaiman ni, syariat pada zaman dia, dan itu khususiat dia,
Baginda ada 70 orang isteri. Satu hari baginda kata, la atufanna, aku akan keliling, aku akan pergi setiap orang perempuan ni, setiap orang isteri-isteri aku ni, dan la anjaba minhunna, akan keluar daripada setiap mereka ini seorang anak lelaki yang akan berjihad pada jalan Allah. Dan dia tak sebut insya-Allah. Apa berlaku? Lepas 9 bulan, seorang yang mengandung. Dan dalam riwayat tu sebut, hak mengandung dan melahirkan illa nisfa rajulin, dia dapat setengah, dia dapat anak timun setengah. Kaki tak ada, tangan tak ada, anak timun. Pasal apa? Dan disebut kerana lau qala, Nabi kata, kalaulah Sulaiman kata insya-Allah la ajabat. Kalau Sulaiman kata insya-Allah, nescaya semua tu akan mengandung. Itu sebagai tarbiyah Allah Ta'ala ajak Nabi Sulaiman. InsyaAllah tu zikir, tuan-tuan. InsyaAllah tu zikir. Jadi macam mana kita nak ambil faedah daripada nama Allah dari segi amalannya? Satu adalah dengan zikir. Kita sebut zikir ni, dia ada makna ingat, ada makna sebut. Lepas tu yang keduanya adalah doa. Doa tu ada 3 jenis. Yang pertama maksur, yang mai daripada Nabi. Yang keduanya adalah doa Al-Quranul Karim. Dan yang ketiganya hak kita sendiri, hajat kita sendiri. Hajat kita tu kita boleh namakan hajat kita, minta kepada Allah, Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Hajat kita bukan sama, tuan-tuan. Hajat kita tak sama. Tuan-tuan, hajat kita tak sama. Orang tua, hajat orang tua tak sama dengan orang muda. Orang muda ni kaya angan-angan. Orang muda ni dia kaya angan-angan, dia minta macam-macam ni. Orang tua dia dah tak kaya angan-angan. Orang tua dia perlukan apa? Mungkin dia minta, ya Allah, ya Tuhanku, mati aku tolong atuk, bagi mati yang elok. Contoh dia kan, dia minta tu. Orang muda dia minta untuk kaya. Orang tua umur 95 tahun dia minta untuk kaya, 100 tahun dia minta untuk kaya. Nak kaya bila? Contoh dia kata, dia punya ni tak sama. Jadi itu faedah dia ataupun kaedah dia, kita nak gunakan Asmaul Husna. Ada yang dalam bentuk zikir, ada yang dalam bentuk doa. Hak malam ni saya kata tadi ni Ar-Rahman dan Ar-Rahim, nampak tak boleh pilih. Kita berhenti tentulah untuk malam ni kita ambil sekadar nama Allah. Dan macam mana kaedah gunanya? Kita sebut tentang zikir. Apa yang Nabi tunjuk? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada berzikir dengan mufrad, makna sebut Allah saja. Hak tu ada perbincangan di kalangan para ulama. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkatnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita bersama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.